أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ثم أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera serta selamat petang semua. Alhamdulillah syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita diizinkan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sambung kelas kita. Hari ini siri yang keempat. Untuk kelas Fadha'in Mu'allaf Kefam, kelolaan Lembaga Zakat Selangor. Yang mana 3 siri sebelum ini kita dah habis untuk subjek fiqh. InsyaAllah 3 siri yang selepasnya kita baca subjek Tauhid. Kita sekarang ni baca buku teks tahap kedua, Tauhid, buku teks Mu'allaf Selangor yang saya cakap ini, bukunya percuma sahaja. Free of charge. Cuma tinggal minta dengan tak minta sahaja. Okay? Kalau jumpa buku ni dijual, maka jangan belilah sebab buku ni percuma sahaja. Okay? Sama juga macam semalam saya tak ada siapa bagi tahu pun. Tak ada siapa bagi tahu nak buku sebagainya. Jadi saya menganggap bahawa tawaran itu masih valid lagi. Terserahlah pada kalian. Tapi kita tak bagilah kepada yang ni kita tengok jugalah, saya tengok jugalah siapa tak boleh minta baru sangat ke tak ada dah yang baru. Tak ada dah yang lama. Saya tahu Amita memang confirm nak. Dia confirm nak je, okey je, tak ada masalah. Okey. Ada tak yang lama-lama yang tak ada buku lagi, nak buku bagi tahulah. Okey. Kalau rasa tak ada, contohnya macam habis bulan Julai ni tak ada siapa nak, maka saya rasa bolehlah bagi ya. Ataupun habis kelas Tauhid ni 3 siri sebab kita baca ni 3-3 kan. Jadi kalau habis Tauhid ni tak ada siapa nak juga, saya rasa boleh bagilah. Okey. Jadi insya-Allah kita akan buat kelas pada hari ni. Kita mula pada 5.20. Insya-Allah kita berhenti pada 60 ataupun 6.30 insya-Allah. Dan juga sama-sama juga kita ucapkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi kita kekal dalam Islam, dalam iman kepadanya. Kita nak baca berkenaan tauhid pada hari ini, iaitu berkenaan dengan dalaman kita, okey, rohani kita, iaitu percaya kepada benda-benda ghaib. Insya-Allah mudah-mudahan walaupun tak nampak tapi kita tetap yakin dan percaya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu ada. Okey. Jadi sama-sama kita mohon rahmat juga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buka kelas kita dengan bacaan surah Al-Fatihah dan seterusnya kita baca tahiyat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Buku teks Mu'allaf Selangor, Ulum Syar'iyah, Ilmu Tauhid. Bermula dengan bab pertama ataupun tajuk yang pertama iaitu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dimulakan dengan ayat-ayat Al-Quran. Kalau ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah, nescaya rosaklah pentadbiran kedua-duanya.
maka Maha Suci Allah, Tuhan yang mempunyai arash daripada apa yang mereka sifatkan. Surah Al-Anbiya. Ayat ini saya biasa tunjuk analogi mudah untuk kita faham bahawa kalau dalam satu organisasi ataupun dalam kelas lah, contoh kelas mu'alaf ni, dia ada 2 ketua kelas. Atau mungkin negara kita ini ada 2 Perdana Menteri. Maka bayangkan, 2 Perdana Menteri, bukan 1 Perdana Menteri, 1 timbalan, bukan. 2 Perdana Menteri. Okey, boleh kita tengok Korea Selatan, Korea Utara contohnya. Okey, macam mana keadaan kedua-dua tersebut. Okey, ada aman, ada aman damai, ada sebaliknya dan sebagainya. Maka kalau yang tu pun kita dah faham, maka apatah lagi cuba kita bayangkan kalau dunia ini ataupun alam semesta ini ada 2 ataupun lebih Tuhan yang mentadbir. Okey, dalam Islam Tuhan hanya satu, yang berhak, yang wajib disembah hanya satu, yang wajib ataupun yang berhak untuk kita minta tolong juga adalah Tuhan yang sama yang kita sembah, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Bukannya yang sembah Tuhan lain, yang tolong Tuhan lain, yang bagi kaya Tuhan lain, yang bagi sihat Tuhan lain, yang bagi tenang Tuhan lain, bukan. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang satu. Okay. Soalan yang pertama, apakah erti beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Jawapannya, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala ialah mempercayai dengan penuh keyakinan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta alam ini. Ingat lagi tak tauhid apa? Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta dan mentadbir alam ini. Tauhid apa? Uluhiyah ke rububiyah? Okey. Kena ingat balik tu, uluhiyah ke rububiyah. Dan kemudiannya yakin dan percaya bahawa dialah Tuhan yang berhak disembah dan ditujukan segala pergantungan hidup. Okey. Dalam perbincangan ulama-ulama, ada yang tak bersetuju dengan istilah tauhid rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat. Okey, kebanyakan ada yang mereka berpendapat bahawa sepatutnya tak perlu ada begitu. Sepatutnya adalah cukup satu sahaja, iaitu tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Sama kalau dia menolak Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tempat, orang kata apa, sebagai tempat beribadah, maka ditolak jugalah Allah Subhanahu Wa Taala sebagai yang mentadbir alam ini. Dia macam tu, dia mudah. Okey. Mungkin kita yang belajar ini, mungkin kita kata ini lagi mudah bagi kita. Okey. Mungkin yang belajar cara yang saya sebut tadi mungkin dan sebagainya. Tak ada masalah pun. Yang penting jangan kita bercanggah. Benda ni benda sama je, jalan yang sama sahaja. Okey, sebab bagi kita mudah sahaja. Walaupun kita kata tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah. Okey. Walaupun kita yakin dan percaya. Contohnya ada sahabat kita yakin dan percaya bahawa Allah yang mentadbir alam ini. Tapi kita kata, kenapa kamu tak nak beriman? Oh, aku beriman dengan tauhid uluhiyah sahaja. Aku tak boleh, bukan Islam. Tak beriman pun, tak jadi. Dia mesti serentak dengan tiga-tiga tauhid ini, yang ilmu tauhid tiga ni mesti serentak bersama-sama. Dia tak boleh seorang tinggal belakang, seorang depan sekali, seorang tengah. Dia tak boleh macam tu. Dia adalah sama sahaja. Maknanya, kalau sampai ke gaisan penamat, mestilah tiga-tiga itu seiring. Maknanya tiga-tiga ini seri, sama sahaja. Okay. Kalau seorang tinggal, maknanya dua lagi bersama dengan yang tertinggal tersebut. Itu sahaja sebenarnya poin dia. Okay. Mungkin ada yang antara pelajar saya ni yang suka cari, yang kata apa, membaca dan sebagainya, mungkin jumpa benda ni dan sebagainya, maka buka minda. Okay. Apa yang diberikan ini sebenarnya mudah. Ini yang mudah bagi mu'alaf. Buku teks ini ditulis, dikarang untuk bagi kemudahan. Kalau kami dulu, memang ini level paling yang kata apa? Paling bawah. Kami dulu panjang, lepas tu tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang di bawah sesuatu, mereka sesuatu dan sebagainya. Okey. Tapi ini mudah untuk mu'alaf. Semata-mata untuk berikan keyakinan dan kepercayaan mu'alaf, untuk yakin dan percaya bahawa Allah, Tuhan yang satu, yang mentadbir, yang mencipta alam ini. Allah, Tuhan yang wajib disembah dan minta tolong. Allah yang memiliki nama
dan juga sifat yang sempurna. Okey, bila sebut sempurna ini jumlahnya adalah infinity. Tak ada jumlah dia. Yang kita duk baca bawah ni 20 sifat dan sebagainya, itu adalah ulama-ulama ambil daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi. Tapi dia lebih pada itu sahaja. Cuma untuk belajar cukup kita dengan mendalami 20 sifat 20 sifat Allah itu pun dah cukup dah. Itu dah banyak dah tu. Okey. Manusia pun tak banyak macam tu. Okey. Dalam bahasa Arab saya sebut dulu, dalam bahasa Arab makin banyak sifat baik untuk sesuatu, maknanya makin mulia dia. Okey. Makin tinggi dia, makin sempurna, makin hebat dia, makin agung dia. Okey. Makin banyak sifat buruk, maknanya makin hina dia, makin buruk dia, makin jatuh taraf dia, makin hina dia. Allah Maha Sempurna. Okey. Itulah nak cerita berkenaan dengan yakin dan percaya dan beriman kepada Allah SWT. Kemudiannya, beriman kepada Allah SWT juga bermaksud mengetahui, percaya dan beriktikad dengan sifat-sifat yang wajib, sifat-sifat mustahil dan perkara yang harus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Kita dah baca, rasanya belum baca lagi sifat-sifat ni. Dah baca dah? Dah baca dah semua ni. Sifat yang wajib iaitu yang wujud Allah itu ada, sedia kala, kekal dan sebagainya. Sifat-sifat mustahil lawan kepada sifat wajib tadi. Allah itu tiada. Allah itu baharu. Baharu ni apa? Baharu ni macam kita. Kita ni lahir daripada perut mak kita. Mak kita lahir perut daripada nenek kita. Begitu seterusnya. Tapi Allah adalah sedia ada. Okey. Tak ada yang mencipta Allah. Tapi Allah adalah sedia ada. Kemudiannya Allah ini bersifat kekal. Manakala manusia adalah bersifat sementara ataupun musnah. Dan 20 lagi lah. Baki lagi sifat 20 Allah SWT. Kemudiannya perkara yang harus bagi Allah, apa yang dia kehendaki, dia boleh buat. Okay? Kun fayakun. Macam contohnya hari ini, iaitu harus bagi Allah SWT untuk saya buat kelas. Maknanya, izin Allah SWT, sebab tu kita selalu kena sebut bahawa dengan izin Allah. Bukan sebab kita, tapi dengan izin Allah. Kita dapat berkahwin, izin Allah. Bukan sebab kita. Kita dapat rumah, nak masuk rumah baru, dapat kerja dan sebagainya, semua dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kita terselamat daripada aksiden dan sebagainya, bukan sebab kita, tapi sebab izin Allah Subhanahu Wa Taala. Harus bagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk mentakdirkan sesuatu ataupun tidak, untuk melaksanakan. Okey. Itu soalan yang pertama, beriman kepada Allah. Kemudiannya adalah soalan yang kedua, bagaimana jalan mengenal Allah. Jalan mengenal Allah ini dalam buku teks tahap 1 dah cerita dah. Iaitu yang pertamanya adalah dengan akal fikiran. Okey. Allah bagi akal kita ni, Allah bagi akal bukan untuk sia-sia. Sebab itu, siapa yang tak ada akal ataupun GILA ataupun mental, maka dia tiada hukum untuknya. Bukan maksud bila tak ada hukum ni kita boleh bunuh dia, tak boleh. Maknanya tiada hukum syar'i, tiada hukum taklifi, tidak ditaklifkan, tidak dipertanggungjawabkan daripada sesuatu. Solat pun tak payah, puasa pun tak payah. Cuma bayar zakat, siapa yang tanggung dia. Okay, haji pun tak payah. Sebab dia adalah akal tiada. Okay. Jadi kalau dia lahir dalam Islam, kemudiannya dia gila, dia adalah Islam selama-lamanya. Disebutkan sebagai ahli syurga menanti. Okay. Sebab dia tak ada hukum. Dia ahli syurga, memang syurga menanti. Sebab dia adalah tiada hukum taklifi, tiada dipertanggungjawabkan untuk dia beribadah di semasa di dunia ini. Okay. Akal fikiran memerhatikan setiap makhluk dan ciptaan Allah SWT. Okay. Orang Melayu kata, dari mata turun ke hati. Maka itulah, kita tengok guna mata kita, maka turun ke hati kita, diproses kepada akal fikiran kita. Allah, cantiknya Allah, indahnya ciptaan Allah. Ya Allah, cantik, indah sebagainya. Bukan maksudnya kita melihat orang perempuan ataupun orang perempuan yang lelaki. Jangan takat tu je. Banyak lagi ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang lihat benda tu je.
Allah, ya Allah, cantiknya, subhanallah, indahnya. Apa yang indahnya tu? Tengok tu, BTS ke, apa lagi tu. Benda-benda tu sebagainya. Saya pun kadang pening ke tengok. Apa yang BTS sebagainya tu. Tak maklum lah. Umur makin tinggi kan. Umur makin banyak. Okey. Itulah namanya peredaran zaman. Okey. Okey. Itu. Guna akal fikiran. Sebab ia membezakan kita dengan makhluk Allah yang lain. Ingat makhluk Allah ada berapa? Makhluk Allah ada yang bercakap dan juga ada yang berakal dan juga yang bercakap. Okey. Ada yang berakal tapi tak bercakap. Ada yang tak berakal tapi bercakap. Okey. Yang berakal dan bercakap itu kita lah. Okey. Yang berakal tapi tak bercakap itu tak apalah itu. Okey. Kemudiannya yang tidak berakal tapi bercakap itu adalah haiwan. Okey. Tumbuh-tumbuhan, batu, bukit, gunung dan sebagainya itu juga makhluk Allah. Maka kalau kita tak gunakan akal kita, kita sama macam kata apa, sama macam lembu, sama macam kambing. Dan mereka ini nak raya korban nanti tu kan, kita pun dah masuk 2 bahagian, alhamdulillah. Cukup masa dia disembelih untuk diberikan makan, untuk disediakan makanan untuk orang yang berakal, yang bercakap tadi, yang berakal tu. Okey, itu situ. Itulah nak katanya roda kehidupan. Okey, itu. Kalau kita Allah bagi akal tapi tak guna, maka level kita seperti itulah. Allah sebut dalam Quran okey. Tengok sini makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dalam gambar ni, orang-orang antara apa kata daripada Maiz yang memang banyak orang kata apa kalau ni di Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ni staf Maiz di apa rumah di Sebatang Kali tu. Itu contohnya lah. Mereka orang kuat-kuat ni, orang hebat-hebat Maiz ni. Okay, mudah-mudahan mereka istiqamah dan kita juga istiqamah untuk bantu Islam. Mereka bantu Islam, naikkan syiar Islam dengan cara menggunakan apa jalan Maiz. Kita ada jalan kita juga. Okay, tak semestinya nak kena naikkan Islam ni kena jadi staf Maiz tu, tak semestinya. Masing-masing. Okay, sebab kita bila bawa Islam, maka gunakanlah akal itu mengikut kaedah Islam. Okay. Kemudiannya ada arnab, ada iguana, ada kura-kura, kemudiannya ada buah-buahan, ada nenas. Bayangkan nenas tu. Nenas itu bukan ciptaan manusia tu. Okay. Paling mudah musim sekarang ni lah, durian. Okay. Manusia tak buat benda tu. Itu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan manusia, contohnya buah-buahan ini, manusia seorang pun tak boleh jamin dalam tu manis. Walaupun luar cantik, tapi mereka tak boleh jamin dalam tu manis. Okay. Macam dulu saya rasanya pernah cerita, tapi tak apalah saya cerita untuk petang ni. Satu kisah. Okay. Seorang pelanggan ataupun seorang suami, seorang ayah lah, beli buah. Buah cantik, ikutlah mungkin ikut petua yang kalau buah temikan tu kan ketuk bunyi-bunyi dan sebagainya, mungkin cantik manis sebagainya. Maka dia balik rumah. Dia balik rumah dengan harapan buah ini sedap. Okay. Maka dibelahlah, isteri dia belah, sediakan untuk makan malam. Tiba-tiba tawar. Bila tawar, maka berubah muka dia. Berubah muka dia. Dia kata apa? Dia kata, kalau sebut celaka tu kasar sangat, tapi itulah maksud dia. Nada marah kepada penjual. Penjual tu. Bukan main tadi kata manis dan sebagainya. Apa ni dia dah lah beli mahal sebagainya. Isteri cakap apa? Okey abang. Abang marah kepada penjual sebab dia kata manis sedangkan isinya tawar. Okey, abang ingat penjual tu marahkan siapa? Sebab mestilah pemborong itu ataupun peraih itu kata kat dia bahawa buah ni manis. Tapi penjual yang amanah, dia tak makan dulu. Dia jual je. Dah sebut macam tu. Okey, lepas tu peraih itu akan salahkan kepada petani. Okey, sebab petani kata buah ni manis. Okey, petani nak salahkan siapa?
Jadi kalau kita salahkan buah tersebut, maka automatik kita juga salahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu sunnah Nabi, kita masuk juga selit jugalah sunnah Nabi, tidak mencela makan. Bagaimana sunnah Nabi? Sunnah Nabi bila makan berjemaah dengan sahabat-sahabat baginda, kalau buah tu tak sedap, orang bagi kat baginda buah satu buah, baginda makan tak sedap, baginda tak offer kat kawan-kawan dia, tapi baginda makan sahaja. Sampaikan sahabat-sahabat kata lain macam je Rasulullah ni, macam nak makan seorang je contohnya, macam yelah tak nak kongsi kan. Okey. Selepas makan tapi nak kata adab sahabat pula tak marah, bukan sebut ya Rasulullah bagilah sikit, tak ada. Dia diam saja sebab mereka tahu status Rasulullah itu Rasul kat mana. Maka selepas makan beredar daripada tuan rumah, beredar daripada rumah yang menjemput, baginda cerita, wahai sahabat, kamu tahu tak kenapa aku tak tawarkan buah yang kau makan tadi? Tak tahu, ya Allah dan Rasulnya tahu, lebih tahu. Kemudiannya Rasul jawab, sebenarnya buah itu adalah tawar ataupun mungkin disebut masam lah mudahnya, ataupun amuk tak manis. Okay. Kemudiannya Rasul sebut, kalau buah ni aku bagi kat kamu dan kamu makan tiba tak sedap, kamu nescaya akan sebut on the spot tak sedap. Maka sepertinya kita mencela buah-buahan itu, automatik tuan rumah akan terguris. Tapi kita lupa bahawa kita mencela buah tersebut tak sedap, sebenarnya kita terus kita lupa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ajar akhlak ini, adab ini pada anak-anak. Kalau tak sedap, jangan kata tak sedap, tinggal saja, tak apa. Okey. Sebab itu ayah-ayah makin besar sebab menghabiskan apa yang anak-anak tak habis makan kan. PKP pula kan, nak ke mana lagi kan. Okey. Itu contoh. Okey. Antara contoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Sebab kalau buah-buahan itu kulit nampak cantik tapi tak manis, kita nak salahkan siapa? Okey. Maknanya kita jadi macam role model kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Tu jauh pergi tu. Sebenarnya nak sebut bahawa gunakan akal fikiran, kemudian tengok dengan mata, proses dengan hati, fikir bahawa keindahan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang mana tak ada manusia boleh cipta sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan, walaupun secara klon sekalipun. Okey. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Qul zuru ma la fis samawati wal ard." Katakanlah wahai Muhammad, perhatikan apa yang terdapat di langit dan di bumi. Wa ma tunil ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun. Namun begitu, segala tanda dan bukti yang menunjukkan kekuasaan Allah dan segala rasul yang menyampaikan perintah-perintah Allah dan memberi amaran tidak akan memberi faedah kepada orang-orang yang tidak mahu beriman. Maknanya bila mereka ini tak mahu beriman, buatlah apa pun, cakaplah apa pun, tetap tak akan mengubah mereka. Okay. Tapi yang penting kita kena ada usaha. Okay. Yang dipersoalkan adalah usaha kita, bukan hasil kita. Okay. Itu hasil, itu urusan Allah SWT. Yang penting kita usaha. Jangan pula kata, ya Allah, sorry. Yang kata, Ustaz, malah saya nak cerita pasal Islam. Bukan dia dengar. Yang penting sekali, tak perlu cerita pasal Islam. Tapi ceritakan keindahan Islam. Ceritakan akhlak Islam. Kita buat akhlak Islam. Kita ni, orang Islam ni, seperti mana Al-Quran ataupun Islam itu sedang berjalan. Bagaimana Al-Quran itu kata, bagaimana sunnah Nabi Muhammad buat dan sebagainya, maka kita contohi apa yang ada dalam Quran, apa yang sunnah Rasulullah, maka itulah juga sebagai dakwah kita. Tak sebenarnya kena bercakap, masuk Islam, tak semestinya. Okey. Macam tadi saya sebut tadi lah, tak sebenarnya kena jadi anggota MAIS, staf MAIS baru boleh sampaikan, tak boleh, tak semestinya. Okey. Itu. Yang keduanya, selepas angka fikiran, maka yang keduanya adalah dalil dan nas Al-Quran serta memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu sebab tu saya kata, nak tak nak kita orang Islam kena belajar juga bahasa Arab untuk kita boleh membaca Al-Quran. Walaupun mungkin kita kata, Ustaz, transliterasi kan ada, beza, pahala pun berbeza. Dengan kita baca gunakan transliterasi dan kita baca dengan menggunakan tulisan Arab dan juga kita mengangkat membacanya sebab tulisan Arab,
maka pahalanya amatlah jauh sangat berbeza seperti mana langit dan juga bumi. Okey, firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad, Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan dia tidak pula diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesiapa pun yang setara, yang sama dengannya. Itu surah Al-Ikhlas. Semua hafalkan, ada yang dah hafalkan. Okay. Ada yang buat masa solat sekali dah kan. Okay. Kemudiannya adalah firman Allah yang seterusnya, "Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun." Kalau ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah, nescaya rosaklah pentadbiran kedua-duanya. Maka Maha Suci Allah, Tuhan yang mempunyai arasy daripada apa yang mereka sifatkan. Ini ayat mukaddimah masa kita nak baca buku Tauhid tadi. Kalau ada dua Tuhan, mentadbir anak bini nescaya punah ranahlah, rosaklah. Maka Maha Suci Allah mempunyai sekutu. Allah Tuhan yang satu. Okey, kemudiannya kalau tadi ciptaan Allah manusia, binatang, haiwan, kemudiannya buah-buahan. Ini pula alam ciptaan Allah. Alam ciptaan Allah ini bukan dunia sahaja. Alam ciptaan Allah yang tu angkasa wala, angkasa raya, cakrawala sebagainya tu. Yang mana kita tengok cerita apa, Blue Impact ke, cerita apa, Transformers, Cybertron, Cybertron tu wallahu alam lah, kita tak pasti ada ke tak ada, wallahu alam. Tapi kita melihat Zuhal, Neptune, Pluto, Marikh, Zuhrah, bumi, matahari, bulan dan sebagainya, dan yang berpusing itu sebagainya tu, itulah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan bumi sahaja, okey, tapi semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan kita kat bumi pun kita tak mampu nak capai ke langit, walaupun kita naik kapal terbang pun, maka apatah lagi yang di luar daripada bumi tersebut. Tu nak katanya. Okey. Hebatnya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dapat kita lihat dengan mata. Yang tak dapat dengan mata, okey, bagaimana berlakunya gerhana bulan, bagaimana berlakunya gerhana matahari, bagaimana berlakunya mendung, bagaimana berlakunya hujan, bagaimana berlakunya petir. Petir itu guruh tu ada Israiliyat. Israiliyat macam disebut dulu kan, di rekaan, nak cakap hebat tu, kata apa, yang ke atas tu sedang berperang, kong, tong, okey. Ada yang kata apa, awan berselisih, tung, macam batu kan, kalau batu dua kita laga kan, keluar api kan. Wallahu a'lam lah tu. Tu pun kita tak boleh fikir, cuma kita fikir hebatnya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Sebab kalau kita ke arah tu, kita dah gunakan logik akal. Itu paling bahaya tu, takut tu. Bukan takut apa, takut kita yang tergelincir, tersadung, jatuh berguling-guling, sakit gila tu nanti. Okey. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Qul Allah aw ud'ur Rahman." Katakanlah wahai Muhammad, seluruh nama Allah atau nama Ar-Rahman. Maknanya kita boleh ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Iaitu seluruh nama sifat nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Yang mana sahaja kamu serukan dari kedua nama itu adalah baik belaka. Tapi apa yang kita nak serukan itu mestilah ulama sebut daripada asmaul husna itu. Contohnya ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Jabbar, ya Mutakabbir. Okey, bukannya kita reka-reka. Tak boleh. Okey. Kerana Allah mempunyai banyak nama-nama yang baik serta mulia. Wala tajhar bi salatika, dan janganlah engkau nyaringkan bacaan doa atau salatmu. Wala tukhafit biha, dan janganlah engkau perlahankannya. Wabtaghi baina zalika sabila, dan gunakanlah satu saja cara yang sederhana antara itu, yakni bila berdoa. Contohnya dalam ayat ini sebut, bila berdoa ini janganlah kita terlampaunya ya Allah. Kalau kat rumah tak apa, kalau kat masjid orang ramai jangan mengganggu orang lain. Kita memang kita rasa best, tapi sebenarnya kita telah pun
menimbulkan ketidakselesaan kepada jemaah lain. Macam dulu saya sebut, seorang sembahyang sunat, seorang baca Quran, tiba-tiba yang baca Quran tu kuat, yang solat sunat hilang khusyuk, maka baca Quran tu berdosa. Walaupun baca Quran sekalipun, tetap berdosa. Maknanya, dia kena tahu dia kat mana. Sama juga bila kat rumah pun, bila baca Quran, contohnya ayah kita tengah tidur, maka perlahankanlah. Okay? Sebab apa? Al-Quran ini adalah untuk diri kita. Okay? Bukan nak ganggu orang, untuk diri kita. Benda ni sebenarnya sensitif ni. Sebab orang kata, baca Quran kot, takkan nak slow. Kalau baca Quran insaf tak apa, ni baca Quran kawan tu tengah buat benda lain, dia baca Quran dan sebagainya. Sama juga orang kata yang pasang speaker tu, yang baca Quran tu sebagainya, benda tu boleh baca. Facebook banyak apa kita punya Mufti Penang kata jangan kuat sangat baca Quran sebelum azan sebagainya tu. Okey, tu benda tu memang kena belajar, kena yakin dan juga kena tenang. Relax, tenang je. Tak perlu nak marah-marah. Okay, ada orang marah, oh ni mesti agenda Yahudi dan sebagainya. Okay. Kemudiannya soalan yang ketiga. Apakah bukti kewujudan Allah SWT? Inilah soalannya yang paling berat sekali. Sebab manusia tak akan percaya selagi mana tak nampak benda tu. Okay? Tapi dalam bab tauhid, nak tak nak kena yakin. Kalau tak yakin, kufur. Keluar daripada Islam. Okay? So, nak tak nak kena datangkan bukti bahawa Allah itu ada, barulah mereka yakin. Sebab kadang, kalau kita kata, sahabat, depan ada roadblock. Aku tak percaya. So, teruskan, tak ada masalah. Tiba-tiba dapat roadblock. Oh, tak ni kenapa kamu tak bagi betul-betul? Itu tak apa, kita boleh ubah lagi, boleh bayar saman ke rayu sebagainya. Tapi dalam bab ini, bab tauhid ini, dua je. Okey, dua je. Sama ada syurga, sama ada neraka. Dia tak ada istilah diskaun ke dan sebagainya. Sebab kalau kita tak percaya Allah itu ada, kita ambil jalan ke neraka. Itu sahaja. Dah terlambat bila kita mati, ada azab kubur, kemudiannya pada mahsyar dan sebagainya, tiba-tiba ada pula apa kata mizan ataupun timbangan baik buruk sebagainya. Masa itulah kalau kita kata, ya Allah, bahawa aku tahu kau ada, ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia, ya Allah, untuk aku beriman kepada. Tak ada, sorry, selesai, welcome to hell, please go to hell. Tak ada apa dah, selesai. Kalau kat dunia tak apa, kita kata tak percaya pada Roblox sebagainya, PKPD sebagainya, tak apa, teruskan. Tak ada masalah pun. Tak ada mengganggu apa, tak ada merugikan sesiapa, diri kita sendiri rugi. Sama juga, tapi kalau bab tauhid ni, kalau kita tak percaya, kita tak rugikan sesiapa. Tapi ingat bahawa rugi ini adalah rugi selama-lamanya. Okey, itu. Okey, boleh tunjukkan bukti ini kalau orang tak percaya bahawa Allah itu ada sebagainya. Kemukakan bukti ini, contohnya adalah wujudan Allah Subhanahu Wa Taala dapat dibuktikan dengan pelbagai cara. Yang pertamanya adalah tengok alam ini. Kewujudan alam ini yang sebegini besar. Besar itu sebenarnya tak ada ukuran yang tepat. Okay? Tak ada 10 meter persegi ke, tak ada. Besar. Okay? Jangan berfikir kepada bumi ini flat ke sfera ke dan sebagainya. Kita tak sebut itu. Okay, tak bincang pun itu. Okay? Yang penting kita tunjuk poin kita, dunia ini, alam ini besar. Keadaannya yang dihiasi dengan bintang dan planet yang bertaburan di angkasa. Itu pertama. Yang keduanya, peredaran bintang dan planet dalam bentuk teratur. Bukan ciptaan manusia tu. Manusia tak boleh buat. Okey. Kalau manusia buat pun, perlukan elektrik ataupun bateri. Bateri besar mana tu agak nak guna tu? AA, 3A, triple dan sebagainya. Ataupun yang 4 segi tu. Ataupun power bank. Okey. Serta tidak pernah bertembur antara sama. Itu hebat dia. Okey. Sedang kita dalam bab LRT pun kita tak pernah dengar bahawa boleh bertembur. Tapi kita dengar tengok bawah ni kan,
Okey, itu namanya ciptaan manusia, kelemahan manusia. Okey. Tapi kita pernah dengar bumi bertembung dengan Zuhal. Okey, sebagainya. Itu nak katanya hebatnya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kena ingat benda-benda macam ni, hujah-hujah macam ni, bukti-bukti macam ni, seperti yang saya sebut tadilah ayat Quran tadi, kalau tak mau beriman, ceritalah sebagainya. Apa-apa ceritalah. Bila tak mau iman, selesai. Tapi kita kena sampaikan. Okey, itu tugasan kita. Okay. Semua ini tidak boleh terjadi dengan sendiri dan sudah pasti ada pencipta. Okay. Yang keduanya, kebenaran tentang kejadian wujud Allah Subhanahu Wa Taala dibuktikan lagi dengan ayat-ayat Al-Quran yang berikut. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard, wa ma khalaqallahu min syai'in wa an 'asa an yakuna qad iqtaraba ajaluhum. Fa bi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun." Maksudnya, apakah mereka tidak mahu memerhatikan kerajaan langit dan bumi serta segala yang diciptakan oleh Allah dan memikirkan bahawa kemungkinan telah dekat ajal kebinasaan mereka. Maka dengan berita yang mana lagi kah mereka akan beriman sesudah tanya Al-Quran itu. Okey. Itu. Kemudiannya firman Allah yang lain lagi, wa huwal ladzi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar. Dan dialah Allah, yakni Tuhan yang telah menjadikan malam dan siang, matahari dan bulan. Okey. Kullun fi falakin yasbahun. Tiap-tiap satunya beredar terapun-apun di tempat edaran masing-masing di angkasa lepas. Okey. Kemudian ayat yang ketiga lagi, nak katanya banyak buktinya kalau kita nak ambil daripada Al-Quran berkenaan dengan ciptaan Allah ataupun kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Adakah mereka telah diciptakan tanpa sesuatu pun, tanpa ada yang menciptanya? Atau adakah mereka yang mencipta diri mereka sendiri? Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Adakah mereka yang mencipta langit dan bumi itu? Sudah tentu tidak. Bahkan mereka adalah orang-orang yang tidak meyakini kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Kejap. Itu nak katanya 3 ayat yang saya baca ni nak katanya kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ayat-ayat ini tak ada translasi lah. Okey. Dia ada ayat Quran bahasa Arab, dia ada terjemahan sahaja. Sebab apa? Macam saya sebut dulu, ada ulama kata tak boleh ayat Quran ini ditransliterasikan. Tak nak kena belajar. Okay, mungkin nak tulis sendiri tak ada masalah. Boleh tulis sendiri untuk pembelajaran diri sendiri boleh. Tapi untuk rasmi dan sebagainya memang tak boleh. Ada ulama kata. Sebab itu KDN cukup berhati-hati dan cukup kata apa menjaga naskah Al-Quran daripada Indonesia yang mana mereka biasa keluarkan Quran yang ada transliterasi. Sebab bila dengan transliterasi ni ramai yang klaim bahawa mereka boleh baca Quran. Tetapi mereka tak patuh pada hukum tajwid. Dulu kan masa kita bentang bahasa Fatihah sebagainya, saya ceritakan apakah faktor-faktor yang membuatkan memang salah besar kalau baca transliterasi seorang diri. Okay. Kemudiannya firman Allah yang lain lagi. Ada 4 bukti firman Allah SWT daripada Al-Quran ini, daripada Al-Quran 4 bukti kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar. Dan antara tanda-tanda kekuasaannya malam dan siang, matahari dan bulan. Percayalah 4 perkara ini manusia tak akan mampu nak buat. Malam, siang, matahari, bulan. Tak mampu nak buat. Walaupun orang kata tak apa,
Kalau rasa gelap, kita boleh gunakan lampu ganti matahari. Okey. Tapi malam nak macam pula? Nak pergi mana? Okey, malam dan siang, matahari dan bulan, empat perkara ini, empat cipta Allah ini tak mampu untuk manusia nak tiru, nak cipta benda yang sama. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Okey. Janganlah kamu sujud kepada matahari dan janganlah pula sujud kepada bulan. Sebab apa? Ada orang, mungkin masyarakat primitif dan sebagainya, tengok matahari ni hebat sangat ni. Maka macam dulu kita cerita, maka sebab dia hebat, maka dia sujud pada matahari, menyembah matahari. Tapi bila malam, dia sembah pula bulan. So, Tuhan dia mengikut waktu. Waktu siang, Tuhan dia matahari. Waktu malam, Tuhan dia bulan. Sebab apa? Sebab matahari menyinari siang, bulan menyinari malam. Maka apakah yang akan terjadi bila berlakunya gerhana bulan ataupun gerhana matahari? Wallahu a'lam. Okey. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahun. Dan sebaliknya, hendaklah kamu sujud kepada Allah yang menciptakannya. In kuntum iyyahu ta'budun. Kalau kamu benar-benar hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan. Okay. Itu surah Fussilat. Okay. Kemudiannya dalam buku ini dia tulis, tahukah anda? Do you know? Siang dan malam berlaku disebabkan fenomena bumi yang berpusat di atas paksinya. Itu dari segi sains. Okay. Maknanya yang berputar bumi. Itu pun sama juga. Ada orang kata yang berputar adalah matahari dan bulan. Bumi kekal bulat macam tu, tak bergerak-gerak. Okay. Matahari berputar. Matahari dan bulan, dia ada orbit dia. Orbit. Ingat orbit dia. Ni sedap cerita ni. Okay. Tak ada benda bulat ke? Itu tiba. Ada tak benda bulat? Contohlah. Okay. Contohnya. Ni bumi kan? Ni bumi kan? Jangan pula salah pandang pula tengok yang klip tu. Okay. Ni bumi. Matahari berpusing. Okay. 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 Dia tak ada sfera. Okay. Kalau kat rumah ada bola-bola, bola budak-budak kan boleh buat kan. Okay. Dia ni. Okay. Bumi. Matahari dan bulan. Matahari dan bulan mestilah dia katanya bertentangan. Matahari atas, bulan ni. So dia berpusing. So siapa yang kena matahari, dialah siang. Siapa yang kena bulan, dialah malam. Tapi macam saya sebut tadi, macam mana pula dengan kejadian gerhana bulan ataupun gerhana matahari? Macam mana? Apa yang berlaku? Itu wallahu a'lam. Okey. Membacalah sainsnya. Saya nak cerita pasal tauhid je, bukan cerita pasal sains je. Okey. Kemudiannya adalah bumi mengambil masa 24 jam untuk membuat sekali putaran. Ketika berputar, kawasan yang disinari cahaya matahari akan menjadi siang. Kawasan yang tidak mendapat cahaya matahari akan menjadi malam. Itu je, mudah je. Bila macam tu, yang dapat matahari siang, yang dapat bulan malam. Itu je. Sifat dia atau formula dia begitu sahaja, mudah sahaja. Okey. Benda ni sebenarnya juga kadang main akal juga. Main akal adalah contohnya. Contohnya adalah Lailatul Qadar. Okey. Dah lepas Ramadan kan? Lailatul Qadar. Contohnya Lailatul Qadar itu berlaku pada 27 Ramadan. Contohnya di Malaysia malam. Apakah dia berlaku lebih awal lagi di contohnya di Mekah ataupun di Eropah? Sebab Eropah masih lagi siang. Benda itu sebenarnya benda namanya subjektif, maka tak perlu kita nak bincangkan sampai tahap tu. Okey, risau takut nanti kita dah masuk tentang yang tak perlu kita bincang pun. Dan juga tak ada apa, sebab apa? Kita pun tak tahu Lailatul Qadar tu kat mana. Bila? Siapa boleh jawab? Tak siapa boleh jawab.
Sebab kalau kita contohnya, saya beritahu kalian sebagai pelajar-pelajar saya, kita kalau rasa kita yakin dapat Qadar, jangan cerita sebab nanti dia akan memutus asakan orang lain. Sebab itu beribadahlah daripada 1 Ramadan sampai 30 Ramadan, kita sambung lagi 1 Syawal sampai kepada 30 Syaban, istiqamah. Itu hasil Qadar tu, bukan duk cari 27 Ramadan pun selesai, tak semayang dan sebagainya, tak ada dah. Tak boleh macam tu. Okey? Nah, itu. Sama juga orang kata, kalau kita ni raya, contohnya raya haji kan 20 bulan nanti insya-Allah. Adakah di Mekah pun 20 bulan juga? Benda itu sebenarnya adalah benda yang tak perlu nak dibincangkan. Okay, kita ikut tempat kita. Kita di Malaysia. Kalau kita di Mekah, go on, ikut waktu Mekah. Sebab kita di Malaysia, kena ikut waktu Malaysia. Okay. Sama juga dulu pernah juga sebut. Okay, sebab pernah 1 tahun kan, tahun lepas ke tahun sebelum tu, kita raya lambat. Sehari. Okay. Ada orang, dia tunggu waktu raya ketiga Mekah tu, okay, maka masa tu dia sembelih. Sebab dia kata, tak sah dah yang raya ketiga kita ni, raya keempat kita ni, sebab apa kat Mekah dah habis dah raya. Tak boleh. Kita bukan ikut Mekah, kita ikut tempat kita. Kalau gitu, kalau nak ikut Mekah, Mekah ini tawaf, kita nak tawaf kat mana? Kat mana kita nak melontar batu kat Jamrah sebagainya. Kita ikut tempat wakil tempat kita. Oh, jauh benda tu. Okey, sebenarnya tak ada apa rasanya. Tak nak buka lah buku pun, tak nak baca buku pun sebenarnya. Tapi kita just, orang kata pun nak bagi pendedahan. Okey, mungkin kita tak nampak dan sebagainya. Masih lagi dekat dunia ke? Pelajar-pelajar saya senyap je diam. Kalau PDPR anak saya si Idris 7 tahun tu, ialah sebut 7 tahun kan. Jadi dengarlah kawan-kawan cikgu. So, kita dengar. Tapi dah ni, dia bukan 7 tahun ni. Tak apa. Okey, saya bersangka baik masing-masing ada lagi. InsyaAllah. Okey, kita berhenti pada tajuk yang soalan yang ketiga. Tajuk pertama, buku Tauhid. InsyaAllah kita sambung besok. Tajuk yang soalan yang keempat dan seterusnya insyaAllah. Besok kita akan baca siang juga sebab malam saya ada kuliah. Kita akan baca siang sama ada lepas asar ataupun lepas Zuhur. Tengok pada keadaan. Nanti saya beritahu, jangan risau. Okey, esok siri yang kelima. Macam tak percaya pula buat setiap hari ni. Okey. Okey, so saya buka untuk soalan. Kalau ada nak tanya, dipersilakan. Apa-apa jua. Tak semestinya berkaitan tauhid. Apa pun jua soalan. Okey. Kita ada masa 10 minit lagi. Okey, soalan. Minta su tanya ni, tolonglah tanya. Please lah tanya. Tanyalah apa-apa. Okey. Oi, hebat ni. Tak ada tanya tu. Saya biasa tak ada tanya ni sama ada satu, orangnya ada lagi, orangnya ada tapi faham komplit sempurna. Yang keduanya, dia park je handphone dia tapi dia tak ada pada tempat kejadian. Tapi yang kedua saya tak sangka dah. Ada Ustaz. Ada juga akhirnya. Ini masih ada dengar Ustaz. Ya, tak apa. Saya sangka baik. Okey. Yang penting sekali saya nak beritahu, saya banyak kali dah tengok, okey. Sebab Zoom ini, alhamdulillah guna Zoom ni. Terima kasih Adam, banyak tolong. Zoom ini dia boleh rekod kita berapa minit. Okey. Ada yang saya tengok 5 minit masuk, ada yang saya tengok 10 minit je masuk sebagainya. Saya kata mudah je. Kamu bila kamu masuk, kamu ada hak sebagainya. Tapi orang kata apa? Biarlah ilmu yang kita dapat itu bermanfaat. Ataupun ayat mudahnya adalah kalau kita kan dapat, kalian kan dapat allowance sebagainya. Kalau rasa tak berbaloi, maka bersedekahlah, sumbang.
tamu-tamu saya sekarang ini ramai yang susah. Kena ingat, kalau kita susah, ada lagi susah pada kita. Kalau kita rasa kita macam, ush, tak best lah, buat 13 kali, aku masuk 10 minit je. So, kalau 13 kali, aku masuk join kelas 130 minit sahaja. 2 jam je. Orang lain join, dalam kelas saya itu, kalau saya start 75, dalam Zoom punya log tu, kalau saya 75 minit, orang lain ada yang 74, ramai. Alhamdulillah, saya syukur tengok. Ramai yang 74 join daripada minit awal sebagainya. Okay. Kalau macam tu, tak apalah. Walaupun, wallahualam dia ada tempat kerja tertentu, wallahualam. Tak apa yang tu. Okay. Tapi maksudnya macam dulu saya cerita dulu, kena ingat bahawa yang kita dapat itu sebenarnya bukan sebab kita datang kelas, tapi sebab digalakan. Okay. Kalau kita rasa orang kata apa, tak orang kata apa, tak usaha kita tak banyak macam tu, maka saya galakkan bersedekah. Tapi pahala dapat kat kita juga. Bukan pahala, itu hak kita bersedekah. Mudah-mudahan insya-Allah kita bantu orang dengan masa yang sama, kita bantu juga diri kita sebab kita bantu orang. Pahalanya dapat kita. Dia guna duit itu untuk apa, wallahualam, itu biar ke dia lah. Yang penting kita dah menyumbang untuk bantu dia. Okay, kita kat masjid pun ada buka tabung, ataupun kalau kalian ni pergi Aisyah Mat ke YX9, kita kerjasama dengan Aisyah Mat YX9. Okay, dan juga sama juga saya beritahu sini, kalau ada yang orang kata apa terkesan sebagainya, malu nak jumpa saya, tak apa. Pergi Aisyah Mat, jumpa kat staff Aisyah Mat tu, kata ada tak sini food bank, boleh tak saya dapatkan bantuan food bank, pergilah. Tak apa, mereka tak bagi tahu saya. Mereka tak bagi tahu saya, tak apa. Okey. Begitu. Okey, yang penting dengan ini caranya kita sebenarnya kita telah pun tolong menolong sahabat kita dalam keadaan bertakwa dan iman kepada Allah, bukannya kita tolong menolong dalam keadaan maksiat dan kemungkaran kepada Allah. Okey. Terima kasihlah kepada contoh tadi, Puan Iti, ada orang tu sama juga, ada orang kontak dia minta tolong. Kita kata hebat. Pelajar-pelajar saya memang hebat. Ramai yang dia jadi indeks untuk cari bantuan. Tak apalah sebagainya. Kita nak tolong orang, sangka baik je. Biarlah. Biarlah dia. Tak payah fikirlah. Buat sesak kepala je nak fikir dia tu apa sebagainya. Tak payah fikirlah. Itu go on je. Ada masalah. Boleh bantulah. Okay. Sebab lembaga zakat pun dalam suasana PKP ni dia memang aktif lah, dengan ke Amir Qadiah dia tolong dan sebagainya, guru Ma'alah pun sama juga tolong dan sebagainya. Yang penting sekali, kalian jangan berdiam diri. Okay? Jangan berdiam diri. Kalau tak malu nak bantu bagi tahu saya, bagi tahulah kat orang lain. Kalau Puan Rika malu nak bagi tahu saya, bagi tahu Mat tolong bagi tahu abang, tolong bagi tahu Ustaz abang. Bagi tahu tak ada masalah. Okay? Kan dia buka terus kamera, kena sebut, kena mention nama baru buka. Nak buka, nak mention siapa pula? Adam. Dia buka tak gambar. Kalau buka kamera tu, automatik dia ada tempat kejadian lah. Okay, ada soalan lain? Adakah anda mempunyai soalan yang lain? Okay. Tak ada soalannya. Tak ada soalan, tak apa. Okay. Dan juga saya ni tak nampak dah macam mana nak start dengan ibadah tu. Okay. Sebab haji pun saya rasa untuk haji tu dah setelah kita pernah cerita dah macam mana sebagainya. Jadi mungkin saya nak bercerita berkenaan dengan ibadah korban kita nak buat lah. Okay. Ibadah korban ini Bismillahirrahmanirrahim. Ibadah korban kita ini ringkaslah, cepatlah. Okay. Ibadah korban ini merupakan ganti kepada kita yang tak dapat buat haji di Mekah. Hukum dia adalah sunat muakkad, sunat yang dituntut. Okey, maknanya kalau boleh berkorbanlah. Walaupun satu bahagian setiap tahun kalau kita mampu. Cuma mungkin sebab COVID ni, PKP ni ramai yang memang tak mampu. Tak ada masalah, itu masing-masing fikir. Apa maksud kemampuan itu? Kemampuan itu maknanya kita mampu untuk makan raya pertama, raya kedua, raya ketiga dan raya keempat. Itu maksudnya kemampuan. Okey. Tapi kena fikir jugalah,
kalau ada hutang dan sebagainya macam saya, ada lagi hutang-hutang tu, sebagainya kena fikir juga teknik untuk bayar hutang juga. Dan masa yang sama berusaha untuk buat korban. Okay, kalau betul-betul tak mampu, mudah-mudahan Allah terima segala amal kita, yang mana kita pun ikhtiar kita, cara kita buat share korban. Okay, share korban harus, tak ada masalah. Cuma nama mesti seorang saja. Bukan tujuh-tujuh, bukan kalau 10 orang kongsi, kalau macam 880 seorang, tak. Pilih seorang je. Okay. Okay, mungkin saya untuk korban ni, sebab masing-masing diam je, tak nama saya pun okey kan, lagi mudah kan, lagi cepat kan. Okey. Tak ada masalah pun, dan saya tak boleh bangga pun. Oh, ini korban 2 orang, tak perlu bangga pun. Sebab berkorban bukan untuk bangga. Cukup settle kita bayar duit, kita buat akad dengan pihak pengurusan, dah settle, tak payahlah nak hashtag ambil gambar, hashtag dan korban sebayarlah. Okey. Sebab apa yang sampai kepada Allah bukan darah, bukan daging, bukan kulit, bukan tulang. Yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan. Sebab apa? Kita bagi RM800 tu, contoh ini banyak afalah, RM800 itu adalah settle. Okay. Bukannya RM800 itu kita dapat 10 kilo daging, kita dapat tulang, dan bukan. Dia dapat sikit sahaja. Sebab apa? Kita digalakkan untuk bersedekah. Maka saya cakap terima kasih banyak-banyak kepada yang join saya, yang bantu saya untuk sama-sama kita share. Alhamdulillah dapat 2 bahagian tu. Sebenarnya satu yang hebat, sebenarnya saya target 1 bahagian je. Tapi kalian memang hebat. Sebab tu saya kata dalam masa keadaan sekarang ni pun, kalian boleh juga untuk sama bersedekah pun satu perkara yang hebat. Memang hebat, kalian memang hebat. Memang marvelous, memang awesome. Okay. Mudah-mudahan juga insyaAllah kita jadi orang yang kata apa, bermanfaat dan berguna kepada manusia yang lain, insyaAllah. Okay. Okay, itu hukum dia. Hukum korban adalah sunat muakkad. Okay, ada orang kata juga, Ustaz, boleh tak saya masuk akikah pada raya korban? Boleh, tak ada masalah. Cuma raya korban ini yang afdalnya korban. Sebab akikah boleh buat sepanjang tahun. Tapi ada orang kata kalau buat luar raya korban, takkan nak seekor lembu, Ustaz, berapa ribu? Saya masuklah sebahagian orang kata apa, sebahagian lembu tu 800 baru. Kalau buat kambing, luar raya korban, kena buat nasi sekali, kena buat lauk sekali sebagainya. Saya tak dulu, tak apalah, masing-masing lah. Cuma afdalnya sebaiknya buat korban pada raya korban. Sebab apa? Akikah boleh buat sepanjang tahun. Okey, kemudian apa lagi? Okey, kemudiannya korban ini, daging korban ada 3 bahagian. Okey, satu bahagian untuk yang peserta korban, kemudiannya satu lagi untuk orang-orang susah, orang miskin, dan satu lagi untuk orang-orang kaya ataupun sederhana. Ataupun ayat mudahnya adalah satu untuk kita sendiri, untuk keluarga kita, yang kedua untuk B40, B40 tu yang bawah tu lah, yang miskin sebagainya, yang satu lagi untuk M40 ataupun T20. Sebab apa? Untuk B40 ni, untuk bantu mereka dapat juga lah makan daging sikit banyak sebagainya. Untuk apa pula, kenapa pula M40 dengan T20 ini kena bagi juga? Sebenarnya itu adalah sebagai hadiah untuk berkongsi. Sebab apa? Kadang bila kita bagi kat mereka, mereka kata, Allah, saya pun tak berkorban tahun ni lah, Ustaz. Alamak, sayangnya. Maka mungkin boleh mengapatkan ukhuwah, mengapatkan persaudaraan dengan mereka ini. Kita dengan mereka ni pun kena bagi-bagi juga. Yang kata kita sombong pula sebagainya. Okay. Untuk diri kita, terserahlah. Nak buat stick ke, nak barbecue ke sebagainya. Buatlah apa kita nak buat. Okay. Mudah-mudahan insya-Allah yang penting sekali, itu namanya bersedekah. Sedekah korban kita itu mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan jadi sebagai hujjah ke akhirat nanti. Ada orang kata juga, okay, sebab apa? Antara fadilat korban ini, nanti binatang korban ini akan datang memberikan hujjah kepada kita. Okay, di saat kita memerlukan syafaat-syafaat, datanglah binatang korban ini, ya Allah, dia telah berkorban berkorban dengan aku sekian. Okay, ada orang kata, ini yang geng logik akal ni lah. Macam mana pula Ustaz? Tahun pertama saya korban lembu,
satu bahagian lembu warna putih. Tahun kedua saya korban lembu bagi warna hitam. Waktu coklat, lepas tu sebagainya, macam mana Ustaz? Adakah nanti lembu saya nanti ke akhirat nanti datang dengan berwarna-warni? Tak payahlah fikir sampai tahap tu. Jauh sangat tu, tak boleh fikir. Yang penting kita kena ingat bahawa kalau sedekah kita terima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah ganjaran yang besar menanti kita di akhirat nanti, insya-Allah. Okey. Rasanya tak ada kot. Dah diam senyap kan. Okey. Rasanya tak ada dah. Dan dah 60 dah pun. Saya duk tunggu 6.20 ya. Sebab dah tak ada soalan kan. Bila ada soalan tu yang best. Tapi dah tak ada soalan, tak apalah. Takkan saya nak soalkan, saya soalkan best juga ni. Soalan apa ya. Okey. Rasanya lepas ni kena buat juga tu sesi soal jawab. Ustaz menyoal, pelajar menjawab. Bersedialah ya. Okey. Okey. Saya rasa cukuplah sangat tu. Terima kasih banyak-banyak kepada pelajar saya yang join kelas pada petang ini. Mudah-mudahan ada manfaat daripada kelas kita ini untuk kalian amalkan dan juga sampaikan kepada mereka yang lain. Dan juga ampun dan maaf ada salah dan silap sepanjang saya buat kelas hari ini dan sebelumnya. InsyaAllah kalau ada salah silap kita tegurlah, kita sama-sama perbaiki satu sama lain insyaAllah. Okey, jadi saya tutup kelas kita ini, saya tangguh kelas kita ini dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Waalaikumsalam, terima kasih.